Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Kaizen, Continuous Improvement. Jadi hari ini perkongsian saya adalah mengenai bagaimana kita memperbaiki komputer yang sering dikatakan lembab ataupun komputer kita sering masalah bila kita nak mulakan kerja kan, kita on kan power laptop kita, kemudian kita ada masalah kita nak buat ERBH, dia lagging, sangat slow keadaan komputer kita nak gunakan Word, nak menaik je tapi nak mulakan start penggunaan komputer tu amatlah lambat. Jadi saya akan kongsi cara bagaimana untuk menguruskan masalah ini atau mengurangkan masalah ini. Okey, yang pertama. Cara yang pertama, kita buka Task Manager. Bagaimana cara kita nak ke Task Manager? Tekan Ctrl, Alternate dan Delete. Dan kita pilih Task Manager di sini. Masalah yang berlaku ini mungkin diakibatkan oleh banyak software yang dibuka semasa komputer memulakan tu menunjukkan Task Manager ni. Kita nampak performance dia banyak sangat yang bersangkutan bila kita mula on kan komputer. So kalau kita tengok bahagian startup, tengok banyak status masa komputer ni on aja. Ini program enable Canon, walaupun kita tak pakai pun masa tu kita tak gunakan komputer, kita tak gunakan printer dan sebagainya, kita masih enablekan dia. Kemudian dan lain-lain apa yang kita buka ni semua ni kita enablekan dia. Jadi kalau kita tak guna, status je kita tukar, right hand click dan kita tukar jadi disable. Yang ni pun nanti kalau kita nak pakai baru kita on lah, sebab kebanyakannya program ni kita tak pakai, kita tak guna kan. Okay, so kita just klik disable. Macam Skype, kalau kita jarang guna, kita just klik disable. Okay, contoh lah, yang lain ni semua saya klik disable. Ni pun kita tak guna, just klik disable. Disable, tukar je, just tukar je. Tu pun dia ambil masa sebab sekarang ni laptop ni dalam masalah terlalu lagging. Skype dah disable ni, disable dia ke bawah. Yang kita gunalah. Ini pun saya tukar jadi disable. Microsoft Edge disable. Chrome memang kita gunalah. Macam ni tak guna Microsoft Teams ni, ada yang kita tak gunakan dulu, kita disable. Ini 360 ni mungkin kamera. Lenovo utility mungkin kita guna. So katalah check balik, semua kita dah disable. Kita dah disable lah. Macam ni disable, saya kena enable lah. Intel graphic saya tak nak kacau. Windows security pun tak nak kacau. Yang bahagian untuk speaker, mic, semua kita tak payah kacau lah. Selesai satu bahagian. Yang kedua, saya akan type di sini kat bahagian search sebelah window icon ni. Saya akan type temporary file. So kita akan carilah file yang mempunyai temporary file. So saya akan klik temporary file. Tengok ada berapa banyak temporary file dalam komputer ni. Nampak tak? Ada berapa banyak item temporary file. Ini tak perlu ada dalam komputer kita ni. So kita just select all, control all, select all, dan kemudian kita just delete je, tak ada masalah. Just delete. Tengok 700 lebih item. Itu sebablah lagging komputer kita ni. Mungkin tak pernah di delete dalam 1 tahun ni.
Kalau ada yang mengganggu, sama ada kita skip, try again sampailah selesai. Okay. Sehingga selesai 100% complete. Okey, seterusnya kita right hand click Microsoft icon dan kita akan choose run dekat open dialog box ni. Kita typekan TEMP temporary dan klik OK. Tunggu apa yang keluar. So just don't have permission, just continue. Klik continue. Ni keluar lagi file-file yang temporary. Banyak. Ada 67 item. So select all, kita control A dan kita delete je file-file yang temporary yang kita dah tak gunakan. So just skip. Kalau apa-apa dia kata ada kebenaran ke apa, just skip. Try again, skip. Okay, sampai selesai. Okay, itu yang tak boleh tu kita biarkan lah, mungkin sedang digunakan. Seterusnya cara yang ketiga, kita type. Okay, seterusnya bagaimana kita nak speed up Windows 10 performance kita. Saya akan dekat bahagian search ni kan control panel. Bahagian control panel ni bahagian uninstall a program. Bahagian uninstall a program. Sebab komputer ni memang slow, jadi inilah dia, kita nak cuba speed up kan penggunaan dia. Nak buka pun lambat tu. So dekat sini kita akan tengok lah. Kalau kita rasa kita tak guna langsung, jadi kita uninstall lah program tu. Contoh dia, nanti kita kena tengok sesatu ni. Sebab ini bukan laptop saya ni, ni laptop rakan saya. TeamViewer. Ini tak pastilah siapa yang masukkan TeamViewer ni, tapi bukan semua orang tahu penggunaan TeamViewer ni kan. Kita tengok semua tahun 2020. Lenovo ni memang datang dengan laptop. Microsoft Edge, Microsoft Office, nampaknya semua yang mungkin digunakan. Sekejap. Ni apa ni? Lenovo application. Nampaknya macam semua. Kita jangan usik lah. Ada kena-mengena ni, kita jangan usik. So kita pergi kepada cara setup. Okay, kita klik bahagian start ni. Okay, cara yang keempat, kita klik lagi start Microsoft icon ni, right hand click dan pilih run, dan kali ni kita akan type prefetch, F-P-R-E-F-E-T-C-H. klik OK, dan ini ada arahan begini, saya just continue. Keluar lagi file-file yang pelik-pelik ni yang kita nampak ni. 262 item. So sama, saya control all dan kita delete file ni. Delete 262, delete saja. Okay, try, skip. Mana tu? Selesai. Okay, cara yang kelima,
kita pergi kepada folder C. Okay, folder C, Windows C, selalunya saya akan tekan this PC dan kita tengoklah Windows C. Oh, nampak macam tak banyak, tapi saya nak just clear kan. Kita select, kita tekan right hand click dan kita just klik property. Dekat sini akan keluar Windows property, walaupun tak banyak. So kalau bisa kata laptop tu berat, tengoklah bahagian ni juga, sebab dalam bahagian Windows C properties ni kita boleh tekan disk cleanup. Macam dalam laptop ni dah dibersihkan, so kita kalau laptop cikgu-cikgu lain ni, kita boleh try menggunakan cara ini untuk laptop kita berfungsi dengan speed yang baik lah. So dekat sini file to delete, yang temporary file ni kita dia memang dah pilih untuk kita. So kita just dalam Windows C properties ni kita tekan disk cleanup. So dia akan ambil masa lah, calculate how much space you will be able to free. Sebab yang ni pernah dibersihkan sebelum ni, jadi dia tak banyak lah. Tapi kalau laptop cikgu-cikgu ada masalah, performance speed dia boleh kita ubah di bahagian ini. Okay, saya memang tak mahir bahagian komputer ni, tapi saya menggunakan reference ini daripada YouTube yang dikongsikan daripada luar negeri. Kita kena cubalah cikgu jangan takut buat benda-benda macam ni. InsyaAllah ia tak akan merosakkan laptop rakan-rakan guru. So kat sini dia dah tulis dah disk cleanup from Windows. So saya klik OK. Are you sure permanent delete all these files? Sebab ini kita tengok download program file, temporary internet, ada berapa tu. Mungkin tak banyak, tapi kita just delete lah. Ini sebagai contoh. Contoh So akan ambil masa sikit lah. Dia disk cleanup. Memang dia pilih unnecessary file on your machine, on your laptop ni. Okay. So dia sedang disk clean up in progress. Okay, dah selesai, just klik OK dah. Okay, cara yang keenam bagi kita nak memperbaiki run service time untuk run service untuk laptop kita. Cara yang seterusnya, kita right hand click pada Microsoft icon, right hand click dan pilih run, dan di sini saya akan type msconfig, config. So klik OK. So kita tunggu box yang akan keluar. Lambat dia nak keluar. So dekat bahagian sini, dekat bahagian general ni kita tukar, pilih bahagian service. Dekat sini semua dia tanda. Saya tak nak cikgu-cikgu hilangkan file-file yang penting. So saya akan enable ataupun klik hide all Microsoft service. Saya akan klik hide all Microsoft service. Klik button ni. Punya masa. Klik hide all Microsoft service dan tekan OK. Tekan OK. Okey, untuk cara yang ketujuh, cara kita startingnya sama. Right hand click Microsoft Office, kemudian klik run dan kita type regedit. Regedit, klik OK. Kita tunggu apa yang keluar ni. Okey, daripada sini registry editor saya akan pilih current user dan saya akan cari bahagian control panel. Daripada control panel ni kita cari mouse dan saya akan cari mouse hover time. Mouse hover time ni daripada 100 ni saya akan tukar jadi 10 je. So, mungkin ini akan mengurangkan masa kita komputer kita tu slow.
Okey, dekat bahagian ini juga kita cari kepada bahagian desktop. Bahagian desktop kita scroll ke bawah dan cari menu show delay. Menu show delay ni saya akan tukar kepada 10. So just click OK. Jadi saya harap perkara-perkara ini dapat membantu kita mempercepatkan penggunaan Windows 10 performance dalam laptop kita. So lepas kita buat semua ni, so kita kena restart lah. Saya akan cuba restart laptop ni semula. Just restart. Dan kita akan check. Cara yang terakhir, kita typekan dekat bahagian search ni. Kita type control panel. Control panel dan klik. Bahagian sini saya akan cari sistem. Sistem. Okay, kita akan nampak lah information about kita punya, ni ada virus padam dulu. Information tentang Windows 10. Jadi dekat bahagian kiri sebelah atas saya akan klik Advanced System Setting. Okay, Advanced System Setting. Kalau kita buat pilihan ini, mungkin bahagian grafik kita akan slow sikit lah, tapi kita nak meningkatkan performance ataupun speed Windows 10 yang kita gunakan. Jadi dekat sini saya akan klik bahagian performance ni, saya akan klik setting. Nampak tak kat sini ada macam-macam ni yang telah di Let's Windows Choose. Itu dia Let's Windows Choose, tapi kita adjust, tukarkan adjustment kepada adjust for the best performance. Okay, adjust for the best performance. Cuma dekat sini saya nak tambah satu je kat sini. Selalunya saya suka kalau ada shadow under mouse pointer. Shadow under mouse pointer. So dekat sini kita akan klik apply. Apply dan klik OK. Ini pun saya akan klik OK. So, itu sajalah yang boleh saya kongsikan bagaimana cara untuk kita increase performance Windows 10 dalam laptop kita. Semoga laptop kita ni pun tak hang dan kita boleh lakukan kerja-kerja kita seperti biasa. Okey, dan saya harap guru-guru di luar sana tidak takut untuk mencuba bagaimana cara kita nak operate ataupun kita nak ubah apa setting-setting yang telah saya kongsi, kerana saya telah cuba kepada beberapa komputer rakan-rakan saya dan ianya berhasil. Dan kita explore dan kita cuba try and error. Alhamdulillah setakat ini tiada masalah berbangkit lah setelah saya mencuba beberapa cara tadi untuk meningkatkan performance Windows 10 laptop saya ataupun laptop rakan-rakan yang lain. Okey, dengan ini selamat mencuba dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Kaizen, continuous improvement.